Kita tak dapat nak menjamin anda akan buat profit. Satu perkara yang anda kena faham, tak kisahlah maha guru turun dari langit pun, yang power macam mana pun, yang guru yang berkepak pun, takkan dapat menjamin anda akan buat profit daripada pasaran saham. So that's why saya kata kita belajar ni, kita berikhtiar, buat yang terbaik, semoga ada keuntungan. Dan satu lagi adalah dalam saham ni kita kena faham yang resmi pelaburan ada untung dan rugi. Ada masa kita untung, ada masa kita akan mengalami kerugian. Tetapi itu bukan perkara yang pelik kalau mengalami kerugian dalam pelaburan saham khususnya, bukan pelik. Tetapi bagaimana kita handle kerugian, bagaimana kita melihat kerugian, menghadapi kerugian akan menentukan kejayaan kita dalam dunia pelaburan saham ni lah. Sama je, kita sama, semua sama. Kita ada modal masing-masing. Sama juga orang yang berjaya buat profit 6 angka, 7 angka dalam saham juga. Kita mempunyai emosi yang sama, mempunyai ketakutan, risauan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita handle kerugian tersebut akan menentukan kita akan bertahan lama ataupun tidak dalam medium pelaburan tersebut lah. Kadang-kadang macam ni tau, dalam saham ni ada orang yang dia untung awal. Dia untung dulu, alright, kemudian dia rugi kemudian. Dia rugi sikit-sikit kemudian. Ada orang dia rugi dulu, rugi. Lepas tu kemudian dia untung dia lagi banyak. Dan ada orang yang rugi, untung, lepas tu rugi. Benda ni bersilih ganti dalam pasaran saham. Ia adalah perkara yang normal, okey? Dan yang paling best, apa yang kita buat dalam saham ni, kita melabur dalam medium pelaburan yang sah di sisi undang-undang Malaysia. Pelaburan saham ni patuh syariah. Jadi tidak ada kerisauan untuk kita terlibat dalam saham. Kemudian kita boleh buat sebanyak mungkin. Fokus kita adalah buat profit sebanyak mungkin. Cuma bila kita bercakap profit sebanyak mungkin tu, anda kena faham, bukanlah kita kena pakai semua modal yang ada dalam kita punya account savings kita untuk kita beli saham. Kita bermula dengan modal yang rendah untuk kita membina kefahaman kita dan juga keyakinan kita dalam saham ni. Bila kita betul-betul faham, kita jelas, kita nampak apa yang kita buat, barulah kita start scale up. Kita akan nampak result yang lebih besar lah. So macam tu. Sebenarnya macam ni, rugi ni macam saya kata, rugi sebab dia silap beli. Beli dekat puncak, lepas tu harga saham tu jatuh, dia terpaksa cut loss. Tapi ada juga orang yang rugi, dia dah buat semua dah betul, tetapi rugi juga dalam saham ni. Tetapi itu bukan bermaksud dia buat dengan salah. Dia dah buat yang terbaik, macam kita memandu kereta, kita drive, memandu di lorong kita, ikut signal dan sebagainya, ikut laluan yang betul, memandu had laju yang betul. Tetapi ada orang langgar kita. Boleh tak berlaku kemalangan? Boleh berlaku juga kemalangan. So that's why, bukan bermaksud kita buat dengan betul trade saham ni, kita tidak akan rugi. Tak semestinya. Anything can happen in the stock market. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku masa akan datang. Apa yang kita boleh buat adalah kita buat yang terbaik, persediaan yang terbaik, dan kita perlu menyerap kerugian yang akan berlaku lah. Masalahnya apabila anda membeli dengan kapasiti yang terlalu besar, modal yang terlalu banyak, yang anda tak boleh handle loss dia. Itu yang susah. Itu yang jadi masalah. Sebab tu kalau nak average down pun, average down ikut kapasiti masing-masing, ikut kemampuan masing-masing. Bukan sebab orang lain buat average down, kita buat average down. Kalau kita memang tak mampu untuk buat average down, jangan buat average down.